Assalamualaikum dan sejahtera kepada Dr. Nur Fadila dan kawan-kawan sekalian. Kami daripada kumpulan 3 iaitu BPSM Borneo. Dalam video ini akan membentangkan tajuk kami yang berkaitan tentang kelestarian bahasa dusun. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang hanya terdiri daripada 9 ahli kumpulan. Kumpulan kami ini diketuai oleh Muhammad Hamizan Idlan bin Sudin dan ahli seterusnya saya itu sendiri, Muhammad Asriman bin Nazri, Nur Rafika binti Abdul Nasir, Muhammad Rozaini bin Japran, Nur Viviana binti Usin, Nadia Nur Amira binti Dirang, Nur Syakila binti Salim Malik, Nur Lija binti Nordin dan juga Nadia Emilia. Dalam video ini kami akan bincangkan tentang statistik hasil soal sidik kami tentang penggunaan bahasa dusun dan juga kami akan membincangkan tentang punca kemerosatan penggunaan bahasa dusun dan akhir sekali kami akan membincangkan tentang usaha melestarikan bahasa dusun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nadia Emilia bernombor matrik BA 24110467 dan hari ini saya akan membentangkan tentang kelestarian bahasa dusun. Bahasa merupakan sebuah asas kepada pembentukan budaya, pemikiran dan juga identiti sesebuah masyarakat dan ianya bukan sekadar sebagai alat komunikasi tetapi juga sebuah wadah yang dapat menghubungkan antara generasi pada masa silam dan juga masa kini dan kemungkinan besar akan membawa kepada masyarakat yang akan datang. Dalam konteks masyarakat pelbagai kaum seperti Malaysia, bahasa-bahasa etnik ini berperanan besar dalam memperkaya lagi warisan kebangsaan kita. Dan antara bahasa etnik yang cukup signifikan tetapi kini berada dalam keadaan yang membimbangkan adalah bahasa dusun, yang di mana bahasa ini adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh pribumi utama di Sabah. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman seperti Ranau, Tambunan, Keningau dan juga Nabawan. Bahasa ini berasal daripada kelompok Austronesia dan juga berkongsi ciri linguistik yang tertentu dengan bahasa-bahasa seperti Murut, Kadazan dan juga Rumus. Tetapi, akibat daripada berlakunya perubahan sosial, tekanan globalisasi dan juga dasar pendidikan yang dimana ianya mementingkan penggunaan bahasa kebangsaan dan juga bahasa asing, akhirnya ianya membawa kepada kemerosotan bahasa dusun terutama dalam kalangan masyarakatnya sendiri. Tambahan pula, terdapat juga persepsi daripada kalangan ibu bapa yang mengatakan bahawa bahasa ibunda tidak akan mendatangkan keuntungan ekonomi apapun kepada mereka sehingga mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing dalam pendidikan anak-anak mereka. Hal ini akhirnya telah membawa kepada intergenerational language shift yang dimana ianya merupakan satu fenomena peralihan bahasa antara generasi, di mana generasi muda tidak lagi mampu untuk menuturkan bahasa ibunda mereka seperti bahasa dusun. Kepupusan bahasa etnik ini juga bukan sahaja berarti daripada kehilangan satu bentuk komunikasi tetapi juga kehilangan sistem nilai, pandangan dunia dan juga cerita rakyat serta ilmu tradisional yang unik kepada sesuatu masyarakat. Ini kerana bahasa dusun menyimpan pelbagai bentuk pengetahuan tradisional seperti perubatan herba, pertanian, adat perkawinan dan juga struktur sosial masyarakat. Justru, usaha untuk melestarikan bahasa ini bukan sekadar usaha linguistik tetapi juga perjuangan untuk mengekalkan khazanah warisan budaya yang tidak ternilai. Pelbagai pihak termasuk masyarakat tempatan, institusi pendidikan, kerajaan negeri dan juga persekutuan serta badan bukan kerajaan harus berganding bahu dalam merangka strategi dan juga dasar-dasar yang mampan bagi menjamin kelangsungan bahasa ini agar terus dapat dilestarikan. Okey, berikut merupakan statistik bagi dapatan kajian kami yang mana dari segi profil responden yang pertama ialah jantina, lelaki seramai 12 orang yang berperatusan 60% dan wanita seramai 8 orang 40%. Dari segi umur yang majoriti yang menjawab dapatan kajian ini adalah berumur 20 hingga 24 tahun seramai 9 orang. Bagi penggunaan bahasa dusun mengikut situasi, di rumah adalah seramai 12 orang which is 60% menggunakan secara kerap, 20% seramai 4 orang adalah jarang. Di sekolah pula hanya 20% iaitu 4 orang menggunakannya secara kerap, 45% seramai 9 orang adalah jarang. Di universiti pula 25% kerap seramai 5 orang, manakala 8 orang
berperatusan 40% adalah jarang ataupun sangat jarang. Orang yang berhijrah dan bekerja Di tempat luar, kerja pula dan seramai 5 dalam orang kawasan, orang-orang di sekitar bersamaan dengan tidak bercakap bangsa 25%, dusun. Mereka secara bercakap kerap bahasa melalui bahasa yang ada di kawasan. 55% Oleh bersama dengan 11 dengan orang bahasa adalah dusun ini, jarang. orang dalam Di media keadaan sosial kehidupan pula sehari. Dan orang 5 yang orang berhijrah agama ataupun bersama dengan bertukar agama, 25%, mereka akan totally berubah dari gaya hidup, 55% bersama dengan 11 dan orang cara adalah dalam jarang berinteraksi. ataupun Seterusnya sangat adalah jarang. kurangnya penutur aktif dalam Dari kalangan segi muda. Ini rumusan, disebut penggunaan dengan bahasa bahwa dusun di dalam masih sebuah aktif di rumah, rumah, ibu bapa tetapi mereka sedang menurun mengajarkan di mereka ruang untuk berbahasa awam dusun, seperti karena sekolah, ini universiti, memungkinkan tempat mereka kerja dan fasih juga media menguasai sosial. sana Hal ini sesuai sememangnya dengan bahasa menunjukkan yang terdapat diterapkan cabaran di dalam sebuah mengekalkan sekolah. kelestarian Dan bahasa itu adalah dusun dalam bahasa konteks yang modern. mudah untuk berkomunikasi dengan negara luar. Penggunaannya bahasa dusun yang terakhir adalah orang pendedahan di media sosial dan media massa, di mana media massa di dalam drama, TV, iklan, berita, mereka tidak menggunakan bahasa dusun untuk Bahasa dalam Melayu hal ini digunakan isi secara dan apa yang meluas mereka dalam sampaikan. sistem Pada pendidikan media dan sosial urusan rasmi, kedua, manakala bahasa bahasa dusun ini Inggeris pula dianggap kadang-kadang tidak sebagai diperhatikan di dalam bahasa penggunaan penting mereka, untuk karena kemajuan dia dan peluang umum pekerjaan. Kesannya, ramai generasi muda sekarang lebih selesa menggunakan bahasa Skanget sebab ia dianggap lebih sesuai dalam pergaulan sosial. Itu saja dari saya. Selain Sekian, itu, terima kasih. bahasa Skanget sering dikaitkan dengan status sosial yang lebih tinggi, manakala bahasa Kagazan Dusun pula dianggap kurang relevan dalam dunia moden sekarang. Kesimpulannya, bahasa Skanget telah menyebabkan bahasa ibunda seperti Kagazan Dusun semakin terpinggir. Okey, kita bergerak ke pengaruh media massa dan juga teknologi. Dari pengaruh media massa, media arus perdana lebih mengutamakan dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan juga Inggeris. Masyarakat dusun, khususnya untuk golongan muda, lebih terdedah kepada bahasa yang dominan. Seterusnya, bahasa dusun mempunyai kandungan terhad dalam penyiaran media massa. Siaran seperti berita iDusun masih tidak mencukupi. Dan seterusnya, pendedahan terhadap bahasa dusun dalam media adalah sangat rendah. Dan yang ketiga ialah penggunaan bahasa rojak di media sosial yang memberi pengaruh kepada kelestarian bahasa dusun. Aplikasi seperti Facebook, WhatsApp dan TikTok menggalakkan penggunaan campuran bahasa Melayu dan juga Inggeris dan bukannya bahasa etnik. Menurut kajian SAPI pada 2019, bahasa rojak mencemari struktur
bahasa formal dan hakis identiti linguistik etnik seperti bahasa dusun. Yang kedua ialah menerusi pengaruh teknologi. Teknologi mempunyai akses mudah kepada kandungan global. Generasi muda sememangnya dapat mengakses kandungan bahasa Inggeris dan Melayu sahaja. Namun begitu, bahasa dusun pula tidak digunakan dalam kebanyakan platform global. Seterusnya, penggunaan gadget dan aplikasi yang tidak menyokong bahasa etnik seperti bahasa dusun. Aplikasi pendidikan dan hiburan sememangnya jarang menyokong pengaplikasian bahasa dusun. Hal ini kerana bahasa ini tidak menjadi medium pembelajaran atau komunikasi digital dan dianggap seperti kurang relevan untuk digunakan dalam bidang pendidikan. Menurut sokongan dari Budiarta pada tahun 2020, media dan sistem pendidikan yang mengabaikan bahasa etnik mempercepatkan lagi kepupusan sesuatu bahasa tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ruzaini dan nombor matrik saya BA2411023. Hari ini saya akan membentangkan tentang perubahan corak hidup masyarakat di Malaysia. Antara perubahan utama ialah dari segi urbanisasi dan penghijrahan penduduk, di mana ramai berpindah ke bandar untuk peluang kerja dan pendidikan. Ini menyebabkan mereka lebih terdedah kepada penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya dari aspek sistem pendidikan. Sekolah kini lebih menekankan ke bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun terdapat penggunaan bahasa dusun ini di sekolah tetapi ia tidak secara menyeluruh. Hal ini tetap dapat mengubah penggunaan bahasa dusun itu dari sudut gaya hidup. Seterusnya dari sudut gaya hidup keluarga. Penggunaan bahasa ibunda semakin berkurangan dalam kalangan generasi muda kerana pengaruh media dan persekitaran. Di samping itu, perkahwinan campur juga menyumbang kepada perubahan bahasa di mana pasangan biasanya akan memilih satu bahasa utama dalam keluarga demi komunikasi yang lebih mudah. Akhir sekali ialah sistem pendidikan yang menekankan bahasa kebangsaan. Masyarakat cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahawa penguasaan dalam kedua bahasa ini amat penting untuk kemajuan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Nur Aina dan Muhammad Amin Arsyad 2020 di mana mereka mendapati 57% sampel menyatakan bahasa berubah mengikut keperluan penggunaan dan arus bahasa. Melalui hal ini kita dapat melihat bahawa penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris amat penting dalam kehidupan seharian mereka. Salah satu usaha untuk melestarikan bahasa dusun dalam kalangan keluarga adalah komunikasi seharian di rumah. Guna bahasa dusun dalam komunikasi seharian ni di rumah dia seperti macam ibu bapa perlu bercakap, menasihati, memberi arahan dalam bahasa dusun. Menurut kajian Nur Aina Dani 2014 di mana beliau menyatakan yang bahawa walaupun pengaruh bahasa Melayu itu sangat kuat, tapi keluarga juga perlu konsisten dalam menggunakan bahasa dusun di rumah dengan mengekalkan kosakata asli. Yang kedua adalah penerapan sejak kecil. Pendidikan awal melalui aktiviti seperti penyanyian, teka-teki dan belajar asas warna, nombor, yang mana didikan ini dia perlu dalam institusi terkecil iaitu keluarga. Kanak-kanak dan remaja dewasa dia perlu juga serta dalam mempelajari bahasa dusun tersebut. Dan menurut Majang J 2017 menegaskan bahawa keluarga berperanan penting dalam memastikan kesinambungan bahasa dusun. Dan ketiga adalah mewarisi cerita rakyat yang mana penceritaan lisan seperti cerita dongeng, pantun, puisi, tradisi. Contohnya dalam puisi iaitu cerita tentang Sudawil yang biasanya disampaikan oleh datuk, nenek, orang ataupun orang tua. Ini dapat mewujudkan pewarisan nilai kosakata. Dari segi peranan media terbagi kepada 4 aspek iaitu media akhbar, pempengaruh komunikasi dan dokumentasi filem. Dari segi media akhbar, kita dapat melihat akhbar seperti Utusan Borneo ataupun Daily Express yang menggalakkan masyarakat untuk menulis bahasa dusun dalam bentuk karya cerpen. Selain itu, media akhbar juga menggunakan bahasa dusun sebagai permainan teka-teki dan teka silang kata.
Media Akbar juga menyediakan ruangan khas bagi meletakkan kamus bahasa dusun yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sebuah rujukan. Seterusnya, dari segi pempengaruh. Pempengaruh akan membuatkan video yang mengandungi unsur kesedaran dan menarik minat pengikut terhadap bahasa dusun. Video tersebut akan dimodnetkan di dalam media sosial seperti TikTok, Facebook, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita dapat melihat pempengaruh dari Sabah iaitu Lenzili Salimin atau dikenali sebagai Cikgu Lenz yang menggunakan bahasa dusun bagi penyampaian video kandungannya seperti mempromosikan kedai makanan dan tempatan yang menarik di Sabah. Dari segi komunikasi, mereka akan menggunakan teknologi serta komunikasi yang terkini. Sebagai contoh, pembuatan kamus bahasa dusun di laman internet di mana masyarakat dapat menggunakannya sebagai rujukan yang mudah diakses tanpa ke perpustakaan lagi. Selain itu, melalui komunikasi seharian di mana masyarakat berkomunikasi dalam bahasa dusun semasa melakukan aktiviti, contohnya sebagai aktiviti perayaan. Akhir sekali, kita dapat melihat dari aspek dokumentasi filem di mana alat bagi memelihara bahasa ibunda termasuk dialek bahasa, cerita dan tradisi lisan yang didokumentasikan sebagai sebuah video. Sebagai contoh, projek dokumentari Big Store yang dijalankan di sebuah kampung dusun yang memaparkan tentang kehidupan komuniti orang dusun dan filem The Kadazan Dusun Story Throughout the Years of People yang telah memaparkan sejarah etnik dusun. Hal ini akan menyebabkan masyarakat akan mudah tertarik lagi dengan komuniti bahasa dusun. Hari ini saya akan membentangkan peranan masyarakat dalam usaha melestarikan bahasa dusun. Di sisi yang pertama adalah pemupukan rasa bangga terhadap bahasa ibunda di mana pihak masyarakat perlu menyemai semangat cintakan bahasa dan budaya sendiri. Yang kedua, pihak masyarakat juga boleh menggunakan bahasa dusun dalam kehidupan seharian. Di sisi yang kedua adalah penglibatan dalam aktiviti kebudayaan di mana pihak masyarakat boleh menganjurkan program yang menyemarakkan lagi penggunaan bahasa dusun. Yang kedua, pihak masyarakat boleh mengadakan kelas 7 minggu atau bengkel bahasa yang dikendalikan oleh penutur yang fasih. Isu yang ketiga adalah inisiatif community di mana pihak masyarakat boleh menubuhkan kumpulan atau kelab bahasa dusun di peringkat kampung atau daerah. Keempat, di mana penghasilan dan perkongsian bahan tempatan. Pihak masyarakat boleh menghasilkan sebuah video atau cerita dalam bahasa dusun dan dikongsikan dalam media sosial. Hal ini dapat mengekalkan kemahiran warisan bagi mewariskan bahasa ibunda kita kepada generasi akan datang. Isi yang terakhir adalah menggalakkan kelibatan generasi muda dan penuntut asli, di mana pihak masyarakat boleh menggalakkan generasi muda dengan membiasakan diri dengan menggunakan bahasa dusun secara aktif. Yang terakhir, di mana pihak masyarakat menghasilkan kandungan digital dengan menggunakan kemahiran teknologi bagi menghasilkan satu kandungan kreatif dalam bahasa. Baiklah, bagi seterusnya pula iaitu peranan sekolah ataupun universiti dalam usaha melestarikan bahasa dusun. Seperti yang kita tahu, sekolah ataupun universiti ini merupakan tempat yang sesuai dalam usaha melestarikan bahasa dusun kerana di sinilah golongan generasi muda menimba ilmu. Persoalannya, apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pihak sekolah ataupun universiti dalam usaha melestarikan bahasa dusun ini? Antara peranan yang boleh dimainkan oleh pihak sekolah dalam usaha melestarikan bahasa dusun adalah dengan menawarkan pengajaran subjek bahasa dusun kepada murid-murid. Pengajaran subjek bahasa dusun ini boleh dijalankan di luar rasmi masa persekolahan. Sebagai contohnya, jika sekolah itu menjalankan waktu rasmi persekolahan pada waktu sebelah pagi, pengajaran subjek bahasa dusun ini boleh dijalankan di sebelah petang iaitu selepas waktu rasmi persekolahan. Melalui pengajaran subjek bahasa dusun ini, murid-murid akan mempelajari kemahiran bertutur, menulis dan membaca dalam bahasa dusun. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menganjurkan program kebudayaan dusun. Program kebudayaan dusun ini tidak hanya berfokus kepada murid-murid yang berbangsa dusun, ianya juga boleh disertai oleh murid-murid yang daripada kaum lain. Dalam penganjuran kebudayaan dusun ini, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan yang bertemakan bahasa, sebagai contohnya pertandingan puisi, pertandingan lakonan dan juga pertandingan nyanyian lagu dusun. Melalui aktiviti sebegini, ia akan dapat menarik minat murid dalam mempelajari bahasa dusun kerana dalam usaha mereka mengikuti pertandingan sebegini, mereka akan cuba untuk memahami makna-makna di sebalik perkataan-perkataan tersebut. Bagi pihak universiti pula, peranan yang boleh dimainkan
untuk melestarikan bahasa dusun adalah dengan menawarkan pengajian bahasa dusun. Di Malaysia, universiti yang menawarkan pengajian bahasa dusun adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris iaitu UPSI di Perak. Di UPSI, mereka menawarkan pengajian iaitu Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kadarjana Dusun. Dalam pengajian ini, ia adalah salah satu inisiatif dalam melahirkan bakal-bakal guru dusun yang terlatih untuk mengajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Apabila para guru bahasa dusun ini dilahirkan, mereka dapat mengajar golongan-golongan seterusnya mempelajari untuk mempelajari bahasa dusun, yang mana dapat melestarikan bahasa dusun pada masa akan datang. Secara keseluruhannya, kelestarian bahasa dusun merupakan isu yang sangat penting dalam konteks pemeliharaan warisan budaya masyarakat pribumi di Sabah dan Malaysia secara amnya. Bahasa ini bukan hanya sebagai alat pertuturan, tetapi ianya juga mengandungi nilai-nilai, falsafah hidup dan juga adat resam serta sejarah panjang yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Justru, kepupusan bahasa dusun akan membawa implikasi yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan satu sistem linguistik, tetapi ianya juga akan membawa kepada terputusnya hubungan antara generasi, kehilangan pengetahuan tradisional dan juga kecairan identiti etnik yang telah dibina sejak sekian lama. Sebagaimana yang telah dibincangkan, pelbagai faktor telah pun menyumbang kepada kemerosotan bahasa dusun, termasuklah faktor luaran juga. Namun begitu, masih terdapat ruang dan juga peluang untuk kita membina kembali kekuatan bahasa dusun ini melalui pendekatan yang strategik dan juga holistik. Pihak berkuasa seperti Kementerian Pendidikan, Jabatan Bahasa dan juga Sastra Sabah serta badan bukan kerajaan seperti Kadazan Dusun Language Foundation haruslah memainkan peranan yang aktif dalam merancang dan juga melaksanakan dasar bahasa yang dapat memberi ruang kepada perkembangan bahasa ini. Dalam masa yang sama, komuniti dusun itu sendiri perlu menunjukkan komitmen untuk memartabatkan bahasa mereka sendiri dengan menyemai rasa bangga terhadap identiti budaya dan bahasa yang mereka miliki. Pendekatan yang berasaskan komuniti terbukti berkesan dalam banyak inisiatif pemeliharaan bahasa di peringkat yang global. Akhir kata, kelestarian bahasa dusun bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja, sebaliknya ia menuntut kolaborasi pelbagai lapisan masyarakat. Sekiranya usaha ini tidak digalakkan secara serius, kita akan kehilangan lebih daripada sekadar bahasa. Kita juga akan kehilangan warisan serta kesinambungan sejarah yang membentuk masyarakat dusun pada hari ini. Oleh itu, penting untuk kita memahami bahawa setiap bahasa yang pupus adalah satu kehilangan kepada seluruh umat manusia kerana setiap bahasa menyumbang kepada kekayaan budaya dunia.